Dia kata, Ja'far As-Sadiq kata, ayah saya berkata, wala a'lamuhu, saya tidak mengetahuinya, menyebutkan perkara ini melainkan daripada Nabi SAW, iaitu Nabi SAW baca dalam 2 rakaat sembahyang sunat tawaf dia saat ni, qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Ni hak Nabi SAW baca dalam sembahyang 2 rakaat tadi, dibaca ke dia? Hak ni baca qul huwallahu dulu kan? Tak. Qul ya ayyuhal kafirun dulu. Qul huwallahu ahad tu baca kemudian dalam rakaat yang kedua. Kalau baca qul huwallahu dulu apa tak boleh ke? Boleh. Cuma je tidak sunnah begitu. Tidak sunnah begitu. Jadi kita kena ikut sunnah lah. Padahal hadis ni sebut gini mana? Kita kena tengok hadis lain lah kata. Kena tengok hadis lain. Hadis ni dia kata qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita mengaji nahwu selesailah. Kalau mengaji nahwu selesai, tak jadi masalah. Sebut kemudian pun sebab dia ataf dengan waw. Dia ataf dengan waw, wa qul ya ayyuhal kafirun. Ataf dengan waw itu limutlaqil jam'i. Bukan untuk menunjukkan tertib mana dulu mana kemudian. Dia semata-mata nak ayat dua ni yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dia maksudkan hak mana dulu hak mana kemudian. Dalam bahasa Arab bila kita kata, ini contoh kalau dari segi nahwu lah, selalu orang-orang pondok dia kata ja'a Zaidun wa Amrun, contoh dia. Contoh dia lagu tu lah, ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid dan Ammar mari. Zaid dan Ammar mari. Dan itu, perkataan dan itu ataf dengan waw lah. Dan wa Amrun. Ini nak menceritakan kedua-dua mereka mari, telah mari. Kedua-dua mereka telah mari. Tidak nak ayat siapa mari dulu, siapa mari kemudian. Tak. Walaupun Ammar tu disebut kemudian, tidak bermakna Ammar tu mari kemudian. Bagi kita nak ayat ke mana? Kalau dua-dua nak sebut ke mana? Sebut dia kena sebut sesa. Takkan nak sebut dua-dua sekali, mana boleh. Lidah kita nak sebut dua-dua, Ammar dan Zaid sekali. Tak boleh. Mesti kena sebut salah satu dulu. Tetapi walaupun Zaid dia sebut dulu, tidak bermakna Zaid mari dulu. Ini kaedah kalau wow. Super juga di sini. Begitu juga dalam setengah-setengah hadis. Kalau kita jumpa lah, rasanya kita jumpa dah dulu dalam hadis Muslim. Iaitu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ketika mandi junub ni, dia ambil air semaya dulu. Dia suruh ambil air semaya dulu. Dia suruh mandi dulu, lepas tu ambil air semaya, lepas tu basuh zakar, dia kata. Basuh zakar. Setengah-setengah ulama kata ini tak apa menunjukkan sentuh zakar tak batal air semaya, dia kata. Tawadda waghsil zakarak. Ambil air semaya, lepas tu ambil air semaya dan basuh zakar engkau. Jadi zakar tu basuh kemudian kalau nak ke dari segi sebutnya. Sebab tu setengah-setengah ulama kata ini menunjukkan sentuh zakat tak batal ismaya, dia kata. Tengok hadis ni sebut kemudian lepas pada ambil ismaya baru sebut. Tapi bagi ulama-ulama yang tak terima, yang mengatakan sentuh zakat itu membatalkan ismaya, dia kata hadis tadi awal tu wow duduk sebutir tu. Dia bukan kata tawadda waghsil dzakara. Ambil ismaya dan basuh zakat. Tidak bermakna ambil ismaya dulu sini, lepas tu baru sentuh zakat. Tak. Sebab wow sebutir tu ada. Kira-kiranya takkan nak apa ni basuh zakat tu kemudian ambil ismaya tu, takkan lagu tu hak sesuai. Ambil ismaya apa ni sentuh zakat dulu, basuh dulu biar cuci, lepas pada tu barulah ambil ismaya, baru munasabah. Seperti ni lah hak kebiasaan kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semaya dia baca qul huwallah ni dalam rakaat yang kedua, bukan dalam rakaat yang pertama. Apalagi kalau kita tengok hak tu hak kebanyakannya dengan ada hak nisa, tak boleh kita kata ni maksud qul huwallah tu dulu dalam rakaat yang pertama, tak boleh. Apalagi apa ni ada waw ni. Lepas tu tengok dalam hadis-hadis yang lain apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qul ya ayyuhal kafirun dulu, lepas tu baru qul huwallah. Lepas tu dia pun balik pergi pula kepada rukun tadilah, rukun Hajarul Aswad itu. Fastalamahu, dia istilam pula. Istilam tu sebab tadilah. Kemudian dia pun keluar daripada pintu, pergi ke Safa, bukit Safa tu.
Bila dia dekat dengan Safa, dia pun baca ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar Allah. Ibda' bima bada Allahu bih. Mulakan dengan apa yang Allah mulakan. Allah sebut kat mana dulu? Safa dulu. Start daripada Safa ni lah dulu sa'inya. Jangan start daripada Marwah, start daripada Safa. Sebab apa? Allah sebut Safa dulu. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Nabi SAW pun mulakan dengan Safa. Dia naik atas bukit Safa sehingga dia nampak Baitullah. Dia pun menghadap kiblat. Di situ dia mentauhidkan Allah, wahadallah wa kabbarahu, dan mengagungkan Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya lah. Itulah yang dibacakan. Kemudian dia turun pergi kepada Marwah sehingga kakinya insabbat, memijak perut lembah. Dia pun di situ sa'a. Dia bersa'i ataupun berlari, jalan kuat di situ. Hatta idza sa'idata masya. Bila dia naik, maknanya naik alah ke tinggi, alah ke naik itu, dia berjalan pula, berjalan biasalah hingga sampai ke Marwah. Dia lakukan di atas Marwah seperti dilakukannya di atas Safa itu, hinggalah ke akhir tawafnya di atas Marwah. Begitulah. Di sini sampai sekat ni ada banyak pula pengajarannya daripada hadis ini. Di antaranya sa'i itu disyaratkan bermula daripada Safa. Sa'i syaratnya ialah bermula daripada Safa. Inilah pendapat Imam Malik dan Syafi'i dan jumhur ulama. Dalam riwayat Nasa'i dengan sanad yang sahih disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, ibda'u bima bada Allahu bih. Ibda'u, hendaklah kamu mulakan dengan yang Allah mula. Daripada hadis ini juga mana kita dapat tahu bahawa seseorang itu molek naik atas bukit Safa, molek naik atas bukit Safa dan Marwah. Berhubung dengan naik ni khilaf di antara ulama. Jumhur ulama mengatakan sunat, bukan syarat dan bukan wajib. Kalau seseorang itu meninggalkannya, sah sa'inya, sah sa'inya. Tetapi dia tak dapat fadilat lah, tak dapat fadilat, tak dapat kelebihan. Tetapi Abu Hafs bin Al-Wakil, ini salah seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i, dia mengatakan tak sah sa'i dia. Seorang itu kalau dia pergi sampai ke Marwah tak naik ke atas. Tak naik, orang panggil atas bukit lah, kaki bukit saja. Dia kata tak sah. Sehingga dia naik sikit pun tak apa dah, naik sikit tak apa dah atas bukit Safa. Begitu juga Marwah. Ini pendapat ada seorang lah, mana ganjil lah, pendapat ganjil lah dalam mazhab Syafi'i. Dia seorang tokoh juga, tapi orang lain tidak berpendapat begitu. Yang betulnya ialah yang pertama tadi, iaitu sunat, tidak wajib, tidak syarat bagi sah sa'i itu tidak. Tapi dia kena sentuh lah dengan tumit dia tu, dengan kaki dia tu kena sentuh lah tangga dia, tangga Safa dan Marwah tu kena sentuh lah. Kalau zaman dulu maknanya kira mendaki naik lah atas bukit tu, kena ada juga tu. Bila dia sampai ke Marwah, dia kena sentuhkan dengan hujung-hujung jari dia tu, tangga dia kena sentuh. Begitulah maknanya 7 kali dia duduk pergi mari tu, lagu tu lah caranya. Setengah-setengah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i mengatakan elok kalau seseorang tu naik atas bukit Safa dan Marwah sehingga nampak Baitullah, kalau boleh. Di antara yang sunnah juga apabila naik atas bukit sana, iaitu menghadap kiblat. Apabila naik atas tu menghadap kiblat. Seseorang itu menghadap kiblat dan dia
berzikir di situ, ataupun dia menyebut zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis tu sebut tu. Dan diulang-ulangi dia situ. Dia nak berdoa ke nak gapo ke boleh lah di situ. Ulang-ulangi hak tadi, hak dalam hadis tadi 2-3 kali ulang. Begitulah. Di atas Marwah pun lagu tu juga. Hingga akhir tawafnya di atas Marwah. Akhirnya tawaf dia tu berakhir di atas Marwah. Dipanggil tawaf. Sa'i lah sini, sa'i pun orang panggil juga. Dalam istilah hadis ni tawaf pun dia panggil juga. Ini menunjukkan menjadi dalil lah kepada mazhab Syafi'i dan lain-lain mazhab yang mengatakan bahawa hak pergi sa'i ni kira daripada Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa ni pula 2 kira, begitu. Akhirnya kepada Marwah. Dia kira mana pergi mari tu 2 dah tu kira tu. Akhir kepada Marwah. Bermakna permulaan yang ketujuh tu daripada Safa dan akhirnya Marwah. Tetapi Ibnu binti Syafi'i dan Abu Bakar As-Sayrafi, ini adalah di antara tokoh dalam mazhab Syafi'i, dia mengatakan pergi ke Marwah dan balik mari ke Safa tu baru kira sah. Ini pun pendapat yang tidak masyhur juga. Hak yang pertama tadi hak masyhur. Hak yang pertama tadi dia kira sah. Daripada Safa pergi ke Marwah, daripada Marwah mari sini pula. Dia bagus sah. Maknanya sa'i ni dia berakhir dengan Safa lah. 7 kali bagi dia ni berakhir dengan Safa. Adapun yang pertama tadi 7 kali tu berakhir dengan Marwah. Begitu. Jadi hadis-hadis ini jelas menunjukkan tak serupa dengan demon ni, pendapat demon ni. Pendapat demon ni sekadar pendapat, adalah pendapat. Tetapi jumhur ulama, amalan orang-orang Islam, Imam Nawawi kata di sepanjang zaman ini tak serupa lagu tu. Yang ni serupa dengan hadis ni, serupa yang pertama tadi. Lepas tu Suraqah pun tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ali amina hadha am li abad?" Adakah cara begini? Bila begitu, bila dia sampai habis Marwah sana ni, cerita dalam hadis. Lepas tu Nabi SAW pun kata, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuq al-hadiyah wa ja'altuha umratan faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun falyahilla wal yaj'alha umratan." Kalaulah aku tahu perkara akan datang, urusanku yang akan datang, seperti mana aku tahu urusanku pada masa lalu, tentulah aku tidak membawa hadiah, yang binatang kurban ini bersamaku. Dan tentulah aku tukarkan haji aku itu kepada umrah. Sesiapa di antara kamu yang tidak ada binatang kurban bersamanya, hendaklah dia buka ihram. Lepas ni lah cerita. Dia hadis ni jelas. Sebelum pada ni wayak Nabi SAW suruh buka ihram, pasahkan haji, batalkan haji, tukarkan haji kepada umrah. Mana, bila? Adalah hadis ni jelas. Setelah ni semua berlaku, baru Nabi SAW kata. Maka Suraqah bin Malik pun bin Ju'shum pun berkata, "Wahai Rasulullah, adakah untuk tahun kita ni saja lagu ni ataupun untuk selama-lamanya?" Nabi SAW pun memasukkan jarinya satu dalam yang lain. Ginilah. Ini orang panggil tasbih. Dia kata, "Dakhalatil umrah fil hajj." Umrah telah masuk dalam haji. Umrah telah masuk dalam haji. Tidak, bahkan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Nabi SAW kata. Ini kita sudah bincang dah kata-kata Malik, Suraqah bin Malik ini, apa makna dia? Ada beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh ulama. Sebelum ni kita sudah bincang dah, sudah sebut dah. Rasanya tidak perlu diulangi lagi.
Lepas pada Datuk Ali pun awak marilah daripada Yaman.